Sampaikan para pelajar di Korea di pulau dikeluarkan daripada grup mereka. Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Alright, so korang mungkin dah tahu lah kot apa yang aku nak bincangkan ataupun mungkin aku nak react sikit tentang respon aku tentang satu kisah yang viral dekat Twitter ni, blast on gila dekat Twitter ni. Tapi sebelum aku nak starting this video, aku nak memanjatkan permohonan maaf kepada semua orang yang mungkin ada terasa hati dengan video aku yang sebelum ni, video tentang aku cerita tentang kisah-kisah seram yang aku reject. Mungkin kebanyakan korang ataupun ada di antara korang anggap benda tu sebagai hiburan, so they might be funny, but ada orang yang mungkin orang kata apa, terasa dengan apa yang aku cakap ataupun perkataan reaction aku ke dalam tu. Aku just nak minta maaf. Niat aku masa tu mungkin just nak bergurau, tapi pada aku mungkin time tu aku rasa kelakar untuk diri aku tapi tak untuk orang lain. Aku tak ada niat nak downgradekan sesiapa dalam video tu, but I'm really sorry. Aku akui aku silap, tak berkaji benda tu lebih dalam. So aku takkan ulangilah kesilapan tu, insyaAllah. So terima kasih kerana menonton dan minta maaf kalau terasa. Alright, so kita teruskan cerita tentang ini isu berat ni. Kalau kita cerita pasal ada huruf K, peminat base yang ada huruf K kat depan ni, it might be so risky. Alright, baru-baru ni ada seorang artis wanita Malaysia kita, ada orang kata apa, tak sengaja lah kot melancarkan satu perang cyber yang menyebabkan fan-fan di kalangan K-popers ni orang kata blast on dekat Twitter. Utamanya orang kata apa, fandom diorang ni apabila salah seorang idol diorang ataupun bias diorang ni telah pun di-downgradekan ataupun telah dicarut menurut mereka oleh artis Malaysia kita ni. So artis Malaysia ni ceritanya starting daripada bukan semalam lah benda ni jadi, okay? Benda ni blast on gila semalam, which is jadi nombor 1 paling trending dekat Twitter dengan hashtag Sipolan party to jail tak silap aku. So semalam aku bangun, aku tengok nombor 1 dekat Twitter. So maknanya benda ni memang hit, memang kau. So bila aku macam nak research sikit, aku nak tengok dalam lagi apa yang jadi, rupanya benda ni terjadi ketika beberapa hari yang lepas. Artis Malaysia kita ni katanya ada netizen yang jumpa video pada tahun 2018 mana dia seolah-olah mengejek kematian salah seorang kumpulan SHINee yang disebabkan bunuh diri kes waktu tu kan. So pada durasi video yang tak panjang tu yang dirakam juga oleh rakan artis dia, and benda tu tak tahulah macam mana boleh ada individu yang sebarkan balik kan. Video dah lama 2018, and then that thing come on sekali lagi dekat TikTok, and then yelah tak pasal-pasal lah. So K-popers yang lain ni datang lah serang artis Malaysia ni, dikatakan tak menghormati, menghina and so on lah, macam-macam tomahan, kecaman yang telah pun diterima oleh artis Malaysia ni. Tapi selepas itu artis Malaysia ni ada buat satu permohonan maaf secara terbuka lah dekat IG beliau dengan orang kata apa, siap pegang Al-Quran, bersumpah and all that thing. And mungkin pada waktu tu pada akulah mungkin dia dah orang kata apa, merenggangkan ataupun melegakan sedikit keadaan. Tapi beberapa hari lepas tu muncul pula isu yang terbaru ni, di mana ada satu filem ataupun teledrama arahan pelakon perempuan ni telah pun orang kata apa, mewujudkan sedikit provokasi, di mana ada satu watak tu dikatakan namanya Lisa, and then dekat komen tu ada seorang rakan artis lelaki sedang orang kata, pada aku kalau baca komen tu aku nampak itu adalah gurauan kawan-kawan. Maksudnya gurauan artis perempuan ni dengan artis lelaki ni. They might know each other dekat luar, tapi mungkin netizen tak tahu yang diorang ni rapat dekat luar. Mungkin, aku tak tahu. Dekat situlah tercetusnya provokasi ataupun mungkin war, cyber war yang telah berlaku di antara fandom fans dia. Fact dia sampai pelakon perempuan ni punya IG, punya Twitter disable. Tak tahulah orang alam antara disable oleh artis itu sendiri ataupun terima pelbagai report untuk membuatkan dia punya Instagram tu kena shutdown. Tapi setahu aku hari ni aku ada nampak lah juga Instagram pelakon perempuan tersebut telah pun aktif seperti biasa, and tak ada apa-apa lah benda yang orang kata apa jadi kan. Tapi itu kita tak nak tahu. Tapi apa yang aku cakap tadi itu antara serba sedikit kronologi kepada siapa-siapa yang mungkin tak tahu. Sampai situ je kot yang aku rasa cukup untuk kita tahu. Okay, so aku nak ulas sikit tentang respon fandom ataupun fans dekat Twitter ni. So semalam bila aku baca dekat Twitter tu, ada yang mengatakan kes pelakon perempuan ni telah pun sampai ke negara
Korea, di mana tempat fanbase paling besar sekali artis K-pop. Ya, nama pun artis K-pop kan, miss of course lah benda itu datang daripada Korea. Dia kata berita ni telah pun sampai dekat Korea, sampaikan para pelajar di Korea di pulau dikeluarkan daripada grup mereka, ada juga yang telah pun diusir keluar daripada fandom club mereka, ada yang kata diorang main ada satu application tu and then kat situ ada satu grup, diorang pun kena kick, kena palau, kena maki, dipandang rendah dekat Korea sana. Pelajar-pelajar juga tengah rasa down sebab isu ni sedang menular dekat sana. Ada satu artikel ni lah tulis macam tu. So aku macam, seriously kan, takkan Malaysia punya actress boleh sampai macam ni punya effect kan. So aku kaji balik, memang time tu tengah panas lah kan, memang tengah blast on kan. Lepas tu aku macam tengok aku riki lagi sampailah keluar satu video di mana katanya pelajar-pelajar kat sana semua okey. And diorang pun ada yang tak tahu pun pasal hal-hal macam ni. Ini video dia yang aku rekod daripada Twitter. Kau tengok dulu. Fine, perfectly fine here. All my Malaysian friends are doing fine as well. So I've been reading up on Twitter about all the news and the rumors about, Malaysian students getting kicked out from group chats or whatever. To my extent of knowledge, I think it's pretty false. So you guys don't really have to worry about what's going on out here in Korea. And a lot of you guys have been asking me to speak up about the Malaysian celebrity situation, but I didn't really want to because I'm not in the position to do so. But all I can say is I find it very disrespectful to mock someone's death, any death in that matter, especially one that was caused by depression. But yeah, anyways, all my friends out here in Korea are doing fine. Nothing's really going on. I think you guys don't really have to worry so much. But yeah, thank you for your concern. Bye, I love you. Lepas dia video daripada pelajar Malaysia yang sedang menetap di Korea ni keluar, orang kata secara sah dan secara langsungnya bahawa berita-berita yang dipanaskan pada semalam harinya tu, yang katakan di pulau apa semua tu adalah fake. Itulah dia satu cerita. Nombor dua, ada juga yang membuat tindakan menulis surat ke YG Entertainment, which is satu syarikat rakaman terbesar dekat Korea sana, dengan SM Entertainment. Kononnya rakyat Malaysia memohon maaf ataupun nak YG dengan SM Entertainment ni ambil tindakan terhadap artis perempuan tersebut. Okay, so bila diorang dah buat surat ni, apa semua surat terbuka dah buat, katanya di Palau pun dah buat, and then ada juga yang kata dekat sana mereka semula dah bercakap-cakap tentang isu ini. Itu semalamnya cerita lah. So bila hari ni punya cerita pula sampai keluar hashtag yang aku cakap tu lah, nama perempuan tu, nama artis perempuan tu going to jail party. Itu hashtag pada aku lah. Kalau aku as manusia, aku pandang hashtag tu agak melampau lah sebenarnya kan. So bila hashtag tu keluar and top one, secara tidak langsung dia menarik lah orang kata negara-negara luar mungkin untuk tengok hashtag tersebut. So pada aku lah kan, benda ni sengaja dipanas-panaskan oleh netizen kita sendiri. Mungkin ada yang dah lama geram kot dengan personality Malaysia ni. So mungkin ini adalah point diorang untuk blast on. Faham tak maksud aku? Kita lah sama lah macam kita kalau pergi kerja ke, pergi sekolah ke kan, mesti ada orang kalau yang tak suka kita tu, dia orang akan cari macam-macam cara untuk kita jatuh. Which is kalau kita salah sikit, orang akan jatuhkan. Alright? So tapi aku tak adalah nak kata 100% salah. Cuma aku just nak cakap untuk personality perempuan ni, dia ada silap dia juga. Sebab pada akulah, kita kena saling menghormati lah. Tak kisah apa benda pun yang kita buat, saling menghormati. Kita kena respect orang tu punya minat. Kalau orang tu tak kacau kita tak perlu kacau orang tu. Mungkin. And satu lagi pada aku pula, benda ni mungkin startingnya daripada gurau kawan-kawan. Mungkin pada dia benda ni gurau, benda ni kecil dengan kawan-kawan dia. Tapi bila another fandom ni nampak, and then benda tu tak kelakar untuk diorang, and pada diorang benda ni sangat-sangat sensitif, so wujudlah isu ni. And so menurut aku benda ni adalah masalah internal lah. Sampaikan ke hari keempat. Benda ni berlanjutan 4 hari ke 5 hari tak silap aku, tapi sampai ke hari ni dah ada pula hashtag baru, sorry from Malaysia, ikutan dengan kes personality perempuan kita ni. Allahu Akbar. Aku rasa macam siapa yang create all this thing happen Faham tak maksud aku? Aku tak adalah nak kata offense sangat kan. Memang kata apa, celebrity perempuan kita ni ada salah dia, which is macam aku cakap tadi lah, tak menghormati and salah cakap. Tambahan pula dia public figure, dia kena hati-hati and kena cukup bijak mengeluarkan statement dekat social media. Sebab mungkin pada dia benda tu kecil, tapi dekat orang mungkin lain perception dia. Tapi pada aku sendiri adalah kenapa kita punya apa respond is very that, faham tak maksud aku? Is macam
Kalau aku rasa macam over lah. Sorry to say K-pop fans, aku tak ada offense, tak salah pun korang nak marah tentang apa yang dibuat. Tapi pada aku sampai kita kena ada hashtag sorry from Malaysia, that benda tu represent Malaysia. Kau faham tak? Represent, when kita represent Malaysia, maknanya kita represent our country, the whole country tau. Macam mana pula orang-orang yang tak ada kena-mengena? Macam mana pula dengan orang-orang yang tak ambil pot langsung pasal kes ni? Faham tak? So pada aku hashtag tu macam quite childish sikit lah kot kan. Sebab aku tak nampak pun mana-mana orang Korea yang starting melayan kita punya war ni. So kita je yang macam apa, kacau, tapi sebenarnya benda tu internal je. Boleh settle kat dalam je. Dan satu lagi aku nak pesan kepada mungkin K-pop fans ataupun apa-apa fans dan apa-apa jua lah, ataupun semua pengguna social media. Pada akulah, kita kena menjaga-jagalah. Tak kisahlah personality perempuan ni ke, kau artis ke, kau tidak ke, kau manusia biasa ke. Kita sebagai orang yang ada emosi, ada akal, ada hati. Pada aku, social media ni adalah tempat yang di mana kita perlu berhati-hati. May the words, kalau kita rasa benda tu macam bagus, kita boleh kongsi, ada efek positif, is good. Tapi kalau kita rasa benda tu tak perlu, kita boleh mendatangkan akibat yang tak baik, aku rasa better kita diam lah kot. Ataupun mungkin just swipe up je, kita tak tahu je benda tu. Alright. So satu lagi pasal K-pop fans ni, aku tak nak sentuh pasal isu taksub ke tak taksub ke, sebab itu bukan daripada bidang aku. Aku pun merupakan salah seorang peminat K-pop juga. Aku suka lagu Korea, aku suka show Korea, aku suka drama Korea. But for me, kita kena sentiasa keep it low, keep it sederhana. Alright. Kita tak payahlah nak bercampur adukkan tentang isu personal, isu itu, isu ini dalam satu kes yang tak ada kena-mengena dengan kita. Alright. Tak salah nak minat, tak salah kita nak jadikan dia sebagai kita punya idol or what. But please berpada-pada. Alright. Kita jangan lupa yang kita ni masih lagi memegang identiti Islam and Melayu. So bila kita ini Islam, kita ada iman, kita punya law sendiri, kita ada rukun kita sendiri yang mana patut kita follow. And kita Melayu, bila kita cerita pasal Melayu, kita dukung personality Melayu. Melayu ni kaya dengan budi, kaya dengan bahasa, kaya dengan adab dan juga budaya. So these two thing kita kena ingat. K-popers macam mana hardcore pun, kita kena back to these two. Alright, faham? Okay, so tak payahlah kot aku rasa nak meneruskan this war. Kita tutup dekat sini, kita biarkan kita punya personality ni buat dia punya own action, on direction. And pada personality lelaki tu dah minta maaf kan, tak silap aku. So kita just tak payahlah nak tunggu bergira sangat, nak push orang kata selebriti perempuan ni untuk minta maaf. Kalau dia nak minta maaf, dia akan buat. Tapi kalau dia rasa tidak, so biarkan dia. Alright, kita ni teruskan dengan apa yang patut kita buat. Satu lagi, dia pun dah launch orang kata police report. And kalau didapati kita yang komen-komen dok suka-suka kecam-kecam ni bersalah, kita kena saman. Siapa yang kena tanggung? Kita sendiri. Adakah kita punya yalah idol tu akan tolong kita? Tidak. Dia kenal kita pun tidak. Dia tak tahu pun yang kita ni wujud. So bila masalah tu datang balik kepada kita yang kena tanggung, and benda tu sangat-sangat merugikan. Alright. So pada aku, berpada-pada and sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita nak post, apa yang kita nak respon dekat social media. Itu je pandangan aku untuk kes ini. Aku harap kita dapat bersatu dekat isu yang mungkin lebih bermanfaat, terutamanya orang kata isu yang melibatkan agama kita. Dikala Islam mungkin dihina, dicaci, direndahkan, kita kena lebih pay attention on that and bersatu, and orang kata apa, lebih padu daripada kita bersatu untuk kes-kes yang macam ni. And satu lagi, dekat Twitter sekarang pun tengah kecoh tentang hashtag Save Datuk Kazim Ilyas ataupun Ustaz Kazim Ilyas, di mana ada satu isu di mana ada seorang hamba Allah ni, aku tak tahulah apa dia nak sebenarnya, apa motif dia. Dia menuduh lah kita punya Ustaz Kazim ni bermacam-macam lah. Dia ni broker lah, dia ni menggunakan Al-Quran dengan hadis dengan cara yang salah, and all that thing, fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Ustaz Kazim Ilyas. Aku harap kita dapat bersatu untuk kita selamatkan ulama kita ni daripada benda-benda fitnah ni. Itu lebih manfaat lah pada aku. So kita bersatu untuk tegakkan apa yang perlu. So kepada korang, mungkin ada pandangan korang sendiri tentang kes ini. Kalau korang rasa dia salah, itu leave it to yourself. Kalau korang rasa ada masalah di antara diorang, korang
orang kata apa, boleh drop lah dekat mana-mana social media yang korang rasa boleh menggunakan benda ataupun perkataan yang lebih cermat dan juga selamat. Alright, so kita berhemah menggunakan social media, jangan jadi keyboard warrior sangat, jangan spill the wrong tea, itu paling penting kan. Tengah kecoh-kecoh macam ni tak payahlah nak selit-selit berita-berita yang tak sahih, nanti kita kena, kita mendapat, kita yang malu sendiri. Okay, so macam tu je lah. Kita hormat each other paling penting kan, pasal kematian ke apa tu semua, kita ada common sense, kita boleh fikir sendiri. Kita dah cukup matang, dah cukup besar dah. Alright, so kita hormat each other, kita hormat fandom-fandom yang lain, berpada-pada, be sederhana, and ingat dua tadi, kita masih lagi Melayu dan juga Islam. So kita jumpa di video akan datang insya-Allah. So I see you and I see you. Sampai sini saja. Terima kasih. Yang baiknya datang daripada dia, yang buruk datang daripada aku. Minta maaf kalau aku ada salah cakap. Thank you so much. Assalamualaikum. Let's stop the war and focus for our country, our peaceful country. Just love and be proud to be a Malaysian. Ciao.